cintakan bunga akan layu, cinta manusia akan mati. Cintakan Allah kekal abadi. Itulah cinta hakiki. Terima kasih kepada penonton, saudara-saudari yang menonton pada malam ini. Apa itu jihad? Bersama-sama dengan Ustaz Ahmad Hafiz, Muhammad Alwi Al-Bakani, Pengurusi Biro Dakwah dan Pembangunan Modal Insan. Ustaz, saudara kita daripada Negeri Sembilan tanya, jihad agama, jihad makanan, dan bagaimana kita nak ambil iktibar daripada perang salib. Sila Ustaz. Terima kasih kepada saudara Abdullah tadi. Itulah yang kita katakan bahawa jihad di dalam Islam ini luas, sangat luas. Maknanya semua yang kita lakukan yang menuju kepada keredaan Allah, semua kena berjihad. Yang menuju kepada keredaan Allah. Dan juga yang membawa kepada perkara agar kita dapat menjauhkan kemaksiatan, kita bersungguh-sungguh untuk meninggalkan kemaksiatan. Juga berjihad bersungguh-sungguh. Dan juga dalam makanan pun macam tu. Sehingga kan Rasulullah SAW menyatakan, jikalau seseorang itu berdoa kepada Allah, makanan dia adalah haram, pakaian dia adalah haram, tempat tinggal dia adalah haram, macam mana nak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka seyogialah seseorang itu bersungguh-sungguh untuk mencari makanan yang halal, dan juga pakaian yang halal. Maka inilah yang disuruh di dalam Islam. Dan ini adalah satu jihad, dan ini disebut dalam jihad ekonomi untuk keluarga. Kita bersungguh menggunakan produk Islam contohnya, agar keberkatan ada dalam diri kita, dengan kita lebih berhati-hati dalam, kalau kita tengok produk yang kita nak beli dekat supermarket dan sebagainya, kita ada tengok kandungan dia, kita boleh lihat, kita bersungguh sedikit. Bimbang ada gelatin yang diharamkan dalam Islam, kita lihat ada yang disahkan oleh JAKIM, itu kita ambil dan sebagainya. Di Malaysia kita alhamdulillah pemantauan tentang halalnya sesuatu produk itu begitu mudah, insya-Allah. Cuma atas kita saja. Dan berkaitan dengan perjalanan kisah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang perlu kita ambil iktibar, yang mana dalam skop perbincangan kita adalah berkaitan dengan jihad. Bagaimana kemenangan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nasir Sultan Salahuddin Al-Ayyubi adalah suatu perkara yang sangat besar, yang perlu pemimpin-pemimpin Islam dan umat Islam sendiri melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kemenangan kepadanya, yang berjaya membebaskan Baitul Maqdis. Kita melihat daripada segi biodata Sultan Salahuddin Al-Ayyubi di zaman mutaakhir ini, kurang kita nak dapatkan pemimpin seumpama itu. Kita melihat bahawa Sultan Salahuddin seorang yang menghafaz Al-Quran sebelum menjadi sultan, menghafaz kitab Tanbih fil Fiqh Syafi'i, dan dia berpegang dengan apa? Dengan akidah apa? Ahli Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah, dan berpegang dengan salah satu mazhab yang mu'tabar, yakni Asy-Syafi'i. Maknanya inilah pegangan yang patut dipegang kukuh oleh kita sebagai umat Islam. Kerana itulah juga in tansurullah yansurkum, kerana juga seseorang yang menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menolongnya. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi menolong agama Allah, dan Allah menolongnya berjaya membebaskan Baitul Maqdis. Apa yang perlu kita lihat, bahawa golongan orang-orang yang bukan Islam, mereka mengambil kesempatan di atas kehebatan Sultan Salahuddin yang berjaya membebaskan Baitul Maqdis daripada sudut ketenteraan sahaja. Tapi mereka takkan cerita tentang akidah Sultan Salahuddin. Mereka buat filem Saladin. Umat Islam kena ke tengah menceritakan apa daripada segi rohaninya yang ditekankan oleh Sultan Salahuddin. Antaranya, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi seorang yang berpegang dengan akidah Al-Asy'ariyah, mendirikan pula satu sekolah, sebuah madrasah di Mesir ketika itu, yang namanya sekolah mempelajari ilmu akidah, dan juga menyuruh dan memerintahkan semua rakyat dia agar mempelajari akan akidah yang disebut akidah salahiyah. Dan kanak-kanak yang kecil disuruh menghafaz akan abiyat ataupun syair-syair Islam yang diberikan oleh seorang ulama ketika itu yang bernama Muhammad Hibatillah Al-Barmaki. Melaungkan setiap hari akidah, setiap hari, bukan seminggu sekali, saudara Zodi. Akidah dilaungkan setiap hari sebelum waktu subuh. Zaman sekarang ni orang nak membaca Al-Quran sebelum subuh pun orang marah. Berlaku, bukan di tempat lain di Malaysia kita. Apatah lagi nak berzikir, nak berselawat. Ini kekuatan rohani yang ditekankan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Di antaranya abiyat syair tersebut, wa
wasani'ul alami la yahwihi qutrun ta'ala Allah an tashbihi qad kana mawjudan wala makana. Dan yang menciptakan alam tidak diliputi oleh alam, dan Allah itu wujud tanpa bertempat, bukan duduk sila atas langit, duduk sila lendik atas aras. Ini akidah musyabbihah mujassimah al-wahabiyah yang tersasar daripada ahli sunnah wal jamaah. Oleh sebab demikian, dengan kemenangan dan juga pengiktirafan di Palestin yang bulan lepas, bulan 11, bahawa Palestin diiktiraf oleh PBB sebagai sebuah negara yang dipimpin oleh oleh seorang pemimpin Islam. Maka kita mengharapkan, sebagai kita orang Islam yang di luar daripada negara Palestin, kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka, umat Islam di sana, diberikan kekuatan agar dapat mempertahankan Baitul Maqdis dan seterusnya menambahkan keyakinan dan ilmu dalam diri mereka. Dan di samping kita menghantar bantuan dan sebagainya, kita jangan lupa memperingatkan kepada mereka bahawa kita semua adalah Sunni, ahli sunnah. Kita semua adalah ikhwah, saudara. Di samping kita boleh memberikan pakaian, duit, wang ringgit dan sebagainya, kita kena memperingatkan juga kepada mereka tentang kepentingan yang sebagaimana telah dipentingkan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi kepada rakyatnya, sehinggalah diberikan kemenangan oleh Allah Ta'ala kepada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ustaz, dari segi pengiktirafan itu, kita lihat sudah ada separa pengiktirafan kepada Palestin. Adakah ini satu politik Zionis, malapetaka, ataupun bagaimana, Ustaz? Apabila secara realitinya kita melihat bahawa secara realitinya umat Islam berjaya pada fasa yang pertama, kita lihat setelah lebih kurang 50-60 tahun dijajah oleh Yahudi, dan kita tidak boleh merasa selesa apabila diberikan sebahagian kemenangan, dapat berada di Palestin, umat Islam memenangi banyak kerusi ataupun memenangi, dapat menghalau golongan Zionis dan sebagainya. Tinggalnya umat Islam di sana perlu mengukuhkan diri mereka daripada sudut kerohanian. Ketenteraan dah terbukti mereka berjaya, dan tidak boleh mengharapkan semata-mata bantuan daripada luar tanpa kita mengusahakan ataupun berjihad. Rakyat Palestin perlu berjihad daripada ekonominya, berjihad daripada ilmunya, berjihad daripada kehidupan berkeluarganya. Dan siapa yang memberikan sokongan kepada mereka? Umat Islam yang di luar. Yang kita sekarang ini, alhamdulillah, contohnya di Malaysia yang mungkin agak selesa, kita yang menceritakan kepada mereka, memberikan semangat kepada mereka agar dengan kemenangan yang tak seberapa yang mereka sedang kecapi ini, mintalah diteruskan, dan kalau boleh biarlah ianya berkekalan dan bertambah baik lagi kemenangan yang dikecapi sekarang ini oleh umat Islam di Palestin khasnya. Saya menarik dalam kajian yang dikeluarkan oleh pihak televisyen dan sebagainya, mengatakan bahawa jumlah peratus orang-orang Yahudi di sana ada 50%, 40% umat Islam, dan bakinya ada Kristian dan juga lain-lain. Dan kita melihat bahawa peratus ini bukanlah semestinya umat Islam itu lemah, walaupun di 40 dengan 50, tetapi kekuatan Islam itu lebih kuat, pegangan orang Islam lebih kuat daripada orang Yahudi. Sebab kita ada Quran, kita ada Nabi Muhammad SAW. Maka kekuatan itulah kita mengharapkan diri kita dan umat Islam di Palestin agar mereka itu terus berjihad, jangan berhenti jihad, terus berjihad dengan apa? Membangunkan ekonomi mereka, dan juga berjihad dalam untuk mempertingkatkan ilmu pengetahuan, berjihad dengan niat. Sebab Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim mengatakan, la hijrata ba'da al-fathi illa al-jihad wan niyah. Tidak ada hijrah dah selepas pembukaan kota Mekah kecuali ada lagi hijrah, iaitu berjihad dengan apa? Hijrah dengan jihad. Hijrah dengan jihad dan juga hijrah dengan niat. Maka umat Islam di Palestin khasnya dan di seluruh dunia amnya, maka hendaklah terus berjihad untuk meningkatkan kualiti kehidupan mereka, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka diberikan kekuatan untuk memantapkan akidah mereka, syariat mereka dan juga akhlak mereka, insya-Allah. Ustaz, mereka di Palestin, barangkali kita lihat Arab ini ada beberapa
kumpulan. Dia bersifat dinamik. Ada beberapa kumpulan dalam Arab, dalam Timur Tengah pun ada beberapa rumpun. Dalam Yahudi pun ada beberapa kumpulan. Ada Yahudi baik, ada Ortodok, ada Yahudi Zionis yang jahat. Bagaimana Ustaz orang Malaysia nak faham situasi ini dan kita boleh tolong at least dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bila cerita perpecahan umat Islam, Ya, Ustaz. bukan setakat Arab saja. Ya. Umat Islam sendiri, sama ada Arab, Melayu dan sebagainya. Umat Islam Arab, Melayu, umat Islam di China dan semua, mereka itu berpecah. Islam pekan Dan sebagainya. Ya. Sebab Rasulullah telah menyatakan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ya, Ustaz. tentang agama Islam ini. Rasulullah bersabda, wa inna hadhihi al-millah sataftariqu ala 73 72 fi an-nar wa wahidatun fil jannah wa wahidatun fil nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al-jamaah. Ya. Sesungguhnya agama ini berpecah. Ya. Berpecah kepada 73 puak. Ya. Semua masuk dalam neraka, Rasulullah kata. Ya. Kecuali satu saja, iaitu al-jamaah. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapakah jamaah ini? Ya. Ma ana alaihi wa ashabi. Mereka yang mengikut akidah syariat aku dan juga sahabat-sahabatku. Ya. Jadi orang Arab lah khasnya, dan juga yang seluruh umat Islam umumnya. Ya. Maka mereka kena bersatu padu kepada akidah para nabi dan juga sahabat. Ya. Maka jikalau pertelingkahan masalah fur'iyah, masalah kecil-kecilan, hendaklah kita redha, kita terima berlapang dada. Ya. Ikhtilaful a'immah rahmah. Ya. Perbezaan pendapat itu adalah satu rahmat. Ya. Maka dalam agama yang bukan Islam, Yahudi pun mereka berpecah belah. Ya. Orang-orang yang bukan Islam, Hindu pun mereka berpecah belah. Maknanya banyak kumpulan-kumpulan, bahkan mereka boleh mengkafirkan pula sesama mereka walaupun mereka sudah sedia kafir. Ya. Yang menjadi masalah dan perlu yang kita titik beratkan sesama kita ini. Ya, Ustaz. Kadang-kadang orang Islam, terutama orang Melayu kita, saudara Zudi, mereka bergaduh sesama kita, orang Islam, orang Melayu kita ni bergaduh lebih daripada dia melawan orang kafir. Macam orang Islam tu orang kafir, sanggup nak membunuh, nak membakar orang Islam, padahal semuanya mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam Imam Syafi'i menyatakan, nahnu la nukaffiru ahlul qiblah illa al-mujassimah. Kami tidak mengkafirkan ahlul qiblah kecuali mujassimah ini. Mereka itu terkeluar daripada Islam, yang beriktikad Allah berjisim, berjirim, bertubuh dan sebagainya. Maka kita mengharapkan diri kita dan semua umat Islam dunia, khasnya di Malaysia ini, agar mereka bersatu padu, tapi di atas dasar prinsip berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, yang mengikut aliran al-Asy'ariyah, yang belajar sifat 20, yang bertahlil, bertalqin. Kalau kita lihat contohnya tadi kita bercerita tentang Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, iparnya yang merupakan Malik, raja di kota Irbil di Iraq, Al-Malik Muzaffaruddin bin Zainuddin, orang yang mula-mula melakukan sambutan Maulidur Rasul secara besar-besaran. Saya menunjukkan bahawa ini perkara yang besar. Diminta untuk berehat seketika dan kita akan sambung melanjutkan Sultan Salahuddin selepas ini. Teruskan bersama Hello Malaysia.